Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat semua. Bertemu lagi bersama dengan saya, Cikgu Zu, di dalam kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 4. Cikgu harap kamu sihat dan sentiasa kekal cergas bertenaga walaupun berada di rumah. Tajuk kita pada hari ini ialah kuasa kentang yang terdapat dalam unit 16 iaitu kehebatan sains di bawah tema Sains, Teknologi dan Inovasi. Baiklah, pada hari ini kamu akan mempelajari kemahiran menulis berdasarkan standard pembelajaran 3.3.1 iaitu menulis draft dan menghasilkan penulisan imajinatif dan deskriptif. Manakala objektif pembelajaran yang perlu kamu capai ialah kamu dapat menulis 3 draft dan menghasilkan penulisan imajinatif berpandukan kerangka dan gambar. Baiklah murid-murid, pernahkah kamu mendengar tentang kuasa kentang? Cikgu akan kongsikan sedikit fakta tentang kuasa kentang. Percaya tak kuasa kentang boleh menyalakan lampu? Mari kita baca fakta ini. Kentang mengandungi asid fosforik yang dapat memberikan tenaga untuk menghasilkan elektrik. Asid boleh digunakan dalam tindak balas kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Buah-buahan lain yang boleh digunakan dalam eksperimen ini adalah seperti lemon, limau dan apple. Cikgu akan kongsikan video melalui pautan YouTube tentang eksperimen kuasa kentang ini pada ruangan deskripsi. Baiklah murid-murid, jika kamu sudah bersedia untuk meneruskan aktiviti pada hari ini, sila sediakan buku teks dan buka muka surat 112. Apa aktiviti hari ini? Pertama, kamu perlu menghasilkan draft berpandukan gambar dan kerangka yang diberikan. Apakah draft? Draft ialah karangan yang disediakan pada peringkat awal secara kasar yang perlu diperbaik lagi. Aktiviti yang kedua ialah kamu perlu menulis karangan berpandukan draft yang dihasilkan. Baiklah, sekarang mari kita baca dan fahami maklumat yang terdapat dalam bahan rangsangan ini. Sila sediakan buku teks dan buka muka surat 112. Dalam bahan ini telah disediakan perenggan pendahuluan dan juga perenggan penutup. Terdapat 3 isi penting ataupun kerangka karangan yang telah disediakan. Kamu perlu menghasilkan draft berpandukan gambar dan kerangka yang diberikan ini. Sebelum itu, mari kita baca perenggan pendahuluan terlebih dahulu. Zara dan rakan sekelasnya menyertai pameran sempena Minggu Sains, Teknologi dan Inovasi. Dengan bantuan guru kelas, mereka mengadakan pameran tentang kuasa kentang. Mereka bersama-sama menyiapkan bahan pameran kelas mereka. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menerangkan cara untuk menghasilkan frasa daripada gambar dan kerangka yang telah diberikan. Langkah yang pertama, mari kita baca isi pertama ini. Menyediakan peralatan, bahan-bahan yang diperlukan, menjalankan aktiviti bersama-sama. Ketiga-tiga, pernyataan ini merupakan frasa. Frasa bukanlah ayat yang lengkap. Bagaimana untuk kita menghasilkan draft? Untuk membina draft, kita mestilah membina ayat yang mengandungi subjek dan predikat. Kamu juga boleh menggunakan kata tanya untuk mendapatkan maklumat. Okay, contohnya,
Siapakah yang menyediakan peralatan? Apakah bahan-bahan yang diperlukan? Siapakah yang menjalankan aktiviti? Sekarang, mari kita lihat contoh draft yang telah dibina. Pertama, Zara dan rakan-rakannya menyediakan peralatan. Dalam ayat ini, Zara dan rakan-rakannya merupakan subjek yang ditambah dalam pernyataan ini supaya menjadi ayat yang lengkap, iaitu ayat yang mengandungi subjek dan predikat. Contoh yang kedua, antara bahan yang diperlukan ialah ubi kentang, mentol diod pemancar cahaya atau LED, kepingan tembaga, klip kertas keluli dan wayar. Dalam draft yang kedua ini mengandungi contoh bahan yang diperlukan. Dan draft yang ketiga, mereka menjalankan aktiviti bersama-sama. Mereka ialah subjek yang ditambah dalam pernyataan ini. Sekarang, mari kita pergi kepada isi yang kedua. Baiklah murid-murid, mari kita baca isi yang kedua ini. Memulakan uji kaji, berpandukan langkah kerja dan melengkapkan litar. Perlu diingat ya, ketiga-tiga pernyataan ini merupakan frasa. Sekarang, kita lihat contoh draft yang telah dibina. Kamu perlu membina ayat yang mengandungi subjek dan predikat. Kita lihat contoh yang pertama. Zara dan rakan-rakannya memulakan uji kaji mereka. Mereka menjalankan uji kaji berpandukan langkah kerja yang telah dibuat. Mereka berjaya melengkapkan litar. Seterusnya, kita lihat isi yang ketiga. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita baca isi yang ketiga. Berdiri di samping bahan pameran yang dihasilkan, lampu LED menyala, para penonton bertepuk tangan. Kamu boleh gunakan kata tanya untuk mendapatkan maklumat. Tugasan kamu pada hari ini, kamu perlu membina draft daripada isi yang ketiga ini. Kamu perlu menulis ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat. Mari kita lihat aktiviti seterusnya. Aktiviti hari ini. Pertama, kamu perlu menulis draft berpandukan isi karangan dalam bentuk jadual. Kedua, berdasarkan draft karangan, kamu perlu menulis karangan yang lengkap dalam bentuk perenggan. Baiklah murid-murid, berdasarkan arahan aktiviti, kamu perlu membina jadual untuk menulis draft karangan. Terdapat 3 lajur dalam jadual ini, iaitu lajur bilangan, lajur isi karangan dan lajur draft. Kamu boleh menyalin semula isi karangan berpandukan buku teks. Kamu juga boleh menyalin draft berdasarkan video ini ataupun menulis draft berdasarkan idea kamu sendiri. Baiklah, kita lihat aktiviti seterusnya. Baiklah murid-murid, aktiviti terakhir yang perlu kamu lakukan ialah menulis karangan dalam bentuk perenggan dengan lengkap seperti yang ditunjukkan ini. Kamu telah diberikan perenggan pendahuluan, perenggan isi pertama dan perenggan penutup. Kamu hanya perlu melengkapkan perenggan isi yang kedua dan perenggan isi yang ketiga. Cikgu harap kamu dapat menulis karangan dengan sebaiknya berdasarkan penerangan yang telah cikgu jelaskan tadi. Sekian sahaja video pengajaran cikgu pada hari ini. Selamat belajar dan terima kasih kerana menonton video ini sehingga ke penghujungnya.